Perbanyakkan jenis tanaman tambah sumber pendapatan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kes gaduh di hadapan sebuah kedai di Machang, Kelantan, seorang lelaki direman seminggu bagi membantu siasatan berhubung kematian seorang penjawat awam semalam. Perintah reman terhadap suspek berusia 46 tahun itu dikeluarkan Magistrate Amal Razim Alias di Mahkamah Tanah Merah. Dalam kejadian 11 pagi semalam, seorang penjawat awam maut selepas bergaduh dengan suspek. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, siasatan mendapati suspek mensyaki mangsa mempunyai hubungan sulit dengan isterinya. Isteri suspek merupakan seorang penjawat awam yang bekerja di sebuah jabatan sama dengan mangsa, manakala suspek bekerja di sebuah syarikat swasta di ibu negara. Gejala dadah semakin meruncing. Di Johor, 63 individu berusia 19 hingga 56 tahun ditahan dalam operasi khas pusat hiburan di 2 pusat hiburan berlesen sekitar Johor Bahru. Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mamat berkata, tangkapan itu dibuat hasil pemeriksaan ke atas 210 individu yang sedang berhibur dalam premis lesen. Hasil saringan air kencing mendapati 36 lelaki dan 22 wanita positif dadah jenis ketamin serta petafetamin. Turut ditahan 4 warga asing yang tidak mempunyai dokumen perjalanan sah dan seorang tangkapan dihendaki pihak polis. Kesemua direman selama 2 hari. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63, Seksyen 15-1-A dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang bayi lelaki berusia 1 bulan meninggal dunia selepas kereta dinaikinya bersama 4 ahli keluarga terlibat dalam kemalangan di Pagoh Muar Johor. Ketua Polis Daerah Muar, Asisten Komisioner Rais Mukhlis Azman Aziz berkata, kemalangan turut mengorbankan seorang penunggang motosikal lelaki berumur 20 tahun. Siasatan awam mendapati kemalangan di kilometer 144.40 Lebuh Raya Utara Selatan 3.10 minit pagi melibatkan 2 buah motosikal dan sebuah kereta sedan. Semasa di lokasi kejadian, motosikal mangsa terbabas lalu terjatuh di atas jalan menyebabkan seorang lagi penunggang motosikal di belakang mangsa turut terjatuh ke bahagian kanan jalan ketika cuba mengelak. Mangsa kemudian telah dilanggar oleh kereta yang dinaiki 5 sekeluarga sebelum kereta tersebut hilang kawalan dan terbabas ke kiri jalan. Mangsa menaiki motosikal meninggal dunia di lokasi kejadian manakala bayi meninggal dunia semasa menerima rawatan akibat kecederaan parah. 4 ahli keluarga bayi tersebut serta seorang lagi penunggang terlibat cedera dalam kejadian dan kini dirawat di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar. 2 lukisan pelukis terkenal Pablo Picasso, jam tangan mewah serta kondominium mewah di London, Amerika Syarikat dan juga Switzerland merupakan antara aset yang dirampas daripada bekas peguam One Malaysia Development Berhad 1MDB, Jasmine Lu Aiswan. Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC berkata, aset dengan jumlah keseluruhan 93.2 juta ringgit itu dipercayai diperoleh hasil daripada penyelewengan dana 1MDB. Pihak polis telah merampas pelbagai barangan bernilai RM625,500 dari sebuah kondominium di Bukit Damansara yang dijadikan lokasi menyimpan aset yang diperoleh hasil penyelewengan dana 1MDB oleh Lu Aiswan. Antara barangan yang dirampas ialah seutas jam tangan mewah jenama Richard Mille dan Harry Winston, 13 beg tangan pelbagai jenama, seutas gelang tangan dan dokumen. Siasatan terhadap Lu mendapati beliau ditawarkan jawatan dalam syarikat berkenaan pada 2011 dan menerima gaji sebanyak RM40,000 sebulan. Siasatan juga mendapati Lu Aiswan merupakan pemilik syarikat yang didaftarkan di British Virgin Island yang mempunyai akaun bersama Jolo di Falcon Private Bank.
Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilepas tanpa dibebaskan atas 47 tuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi. Hakim Datuk Colin Lawrence Quera memutuskan demikian selepas membenarkan permohonan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar yang memaklumkan Jabatan Peguam Negara telah menerima representasi Timbalan Perdana Menteri bagi menggugurkan kesemua tuduhan. Pihak pendakwaan ingin memberhentikan semua prosiding terhadap Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berdasarkan 11 alasan mengikut peruntukan 145 Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun, Peguam Bela Datuk Hisham Teh Potek memohon Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dibebaskan daripada semua tuduhan. Ini kerana ia tidak adil kepada anak guamnya untuk menangguhkan pembicaraan ke satu tempoh yang tidak tentu. 10 April lalu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mengemukakan representasi kepada Jabatan Peguam Negara AGC setebal 200 muka surat mengandungi fakta dan bukti baharu dalam usaha menggugurkan 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram yang dihadapinya. Beliau dihadapkan ke mahkamah pada 2018 manakala perbicaraan bermula pada 2019 dengan mendengar keterangan 99 saksi pendakwaan. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Saya pun sudah sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita. Bertemu kembali. Kembara kenali Borneo setelah keprihatinan yang Pertuan Agong terhadap rakyat. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melawat Pangkalan Polis Merin Lahad Dato' bagi meninjau operasi menjaga keselamatan rakyat di kawasan itu. Al-Sultan Abdullah berkenan menyaksikan demonstrasi aset seperti bot, kapal dan pesawat. Pelbagai formasi dipertontonkan bagi memberi gambaran operasi benteras aktiviti penyeludupan dan jenayah rentas sempadan. Baginda turut berkenan menyaksikan pertunjukan payung terjun oleh pasukan khas Eskom dan Polis Diraja Malaysia PDRM Lahad Dato' yang diketuai Sarjan Major Muhammad Arif Abdul Rashid. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah bertitah agar masyarakat di Lahad Dato' memperbanyakkan jenis tanaman di kawasan masing-masing dan titah baginda ia bukan saja mampu memberi khasiat kesihatan malah dapat menambah sumber pendapatan hasil jualan tanaman berkenaan. Tanaman-tanaman seperti yang dinyatakan tadi Permaisuri, kerana itu semua adalah hasil boleh kita jual dengan harga yang berpatutan dan sebab itulah saya bersyukur kerana dapat juga sempat makan durian kampung lagi sedap, kurang manis sikit pada musangking. Baginda bertitah pada majlis santapan bersama kira-kira 1,000 masyarakat Lahad Dato' sempena program Kembara Kenali Borneo di Dewan Perdana Lahad Dato'. Daerah Lahad Dato' merupakan destinasi kedua persinggahan Sri Paduka Baginda dan Raja Pemaisuri Agong selepas daerah Tawau. Sri Paduka Baginda Kedua berkenan berangkat ke Sandakan bagi lawatan ke Pusat Pemulihan Orang Utan Sepiluk Sandakan esok. Sarawak bersedia menyambut keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong serta Raja Pemaisuri Agong menerusi Kembara Kenali Borneo. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkongsi keterujaan rakyat Sarawak menanti ketibaan konvoi diraja ke negeri tersebut.
Beliau yakin momentum kemeriahan sambutan oleh rakyat Sabah akan diteruskan di Sarawak selain menjadi wadah Sri Paduka Baginda berdua mendekati penduduk setempat. Supaya infrastruktur di Sabah itu diperbaiki, sama ada jalan, masalah air dapat diselesaikan, banjir dapat diselesaikan. Itu yang disampaikan sewaktu mereka berjumpa dengan Tuanku, dan Tuanku dah menyampaikan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, dan saya kira perkara ini sudah pasti akan sampai kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga, dan sudah pasti akan dibincang di Kabinet bila selesai nanti kembaran di-Pertuan Agong. Datuk Seri Fadilah ditemui media di Subang selepas menghadiri pelancaran kembara Kenali Borneo di Tawau. Konvoi dijadual meneruskan perjalanan memasuki sempadan Sarawak pada Khamis ini. Perdana Menteri luluskan sebahagian permohonan pengambilan tenaga kerja asing dalam 3 sektor yang sebelum ini dibekukan, dan ia melibatkan perkhidmatan gunting rambut, perusahaan tekstil dan perniagaan emas. Tapi oleh kerana keperluan segera untuk 3 kategori ini, kita lulus tidak sepenuhnya, dan saya minta nanti dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat ini, Menteri akan bawa paper supaya kita lulus sebahagian. Perdana Menteri berucap pada program Lestari Niaga at Kuala Lumpur di Ibu Negara. Pada masa sama, beliau mahu golongan belia tempatan dilatih untuk mengisi keperluan tenaga kerja sektor tersebut. Pada program sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan tambahan RM10 juta bagi menaik taraf gerai dan warung di seluruh Kuala Lumpur. Saya telah pastikan untuk kenaikan gerai-gerai termasuk kawasan-kawasan berniaga kecil India ini, kita tambah peruntukan, dan saya bagi tahu kalau bila peruntukan itu dah agak cukup di bandaraya untuk tahun ini, kita tambah RM10 juta untuk tujuan-tujuan ini. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu semua pihak menghentikan polemik perkauman kerana rakyat dijamin hak sama rata dan keadilan. Tegas Datuk Seri Anwar, modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi hanya disasarkan kepada murid beragama Islam dan tiada paksaan bagi bukan Islam untuk mempelajarinya. Mata pelajaran ini untuk anak-anak Islam dalam mata pelajaran pengajian Islam. Tanyalah dulu. Janganlah marah dulu. Kalau hari ini saya datang ke Little India, Datuk Bandar umumkan beberapa program India, nanti yang pelapor-pelapor Melayu sebut, tengok, Anwar ni jaga India saja, dia tak jaga Melayu. Saya pergi cakap soal Melayu, termasuk teks, minta anak-anak Islam baca hadis, dah ada orang India kata, tengok Anwar ni Islamis, dia nak propagate Islam. Semua tak kena. Jelas Perdana Menteri menjadi tanggungjawab beliau sebagai pemimpin untuk memastikan Islam dihayati dan difahami dengan betul. Modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi dilancarkan 19 Ogos lalu bertujuan memupuk semangat kasih sayang selain menerapkan kefahaman agama dalam kalangan pelajar serta guru beragama Islam. Sementara itu, orang ramai berpendapat akta hasutan wajar dikekalkan bagi memelihara keharmonian negara. Saya kira amat duka cita lah pasal kalau isu-isu hasutan ni dibangkitkan kan. Tambah kita Malaysia ni negara yang berbilang kaum, kita boleh hidup dengan harmoninya. Tapi bila ada orang yang rasa benda tu untuk kepentingan dia orang, dia cuba menghasut sana menghasut ni bagi kita porak-poranda, itu satu benda yang sangat tak boleh dimaafkan lah. Memang kena implement lah, kena strictly kerajaan, kena strictly dekat orang-orang yang suka menghasut. Sebab kita ni hidup berbilang kaum. Actually hasutan ni more on racist. Okay, sama-samalah, kita tak kira lah kerajaan mana ke, kerajaan yang dulu ke, kerajaan sekarang ke, kita sama-sama pupuk, together, Malay, Indian, Chinese, kita sama-sama untuk anukan lagi negara kita ni. Sebagai generasi muda, media antara sekarang ni ramai yang menggunakan media sosial. Itu adalah antara platform yang patut kita gunakan sebaik mungkin, ambil yang positif saja, yang negatif boleh ketepikan.
Rejim Kauslia yang kukuh dan disatukan boleh membantu ASEAN meraih potensi nilai ekonomi digital sehingga $2 trilion Amerika Syarikat menjelang 2030 dan jumlah itu melonjak daripada $300 juta Amerika ketika ini. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, pertumbuhan pesat e-dagang dan ketersediaan platform digital merupakan peluang bagi perusahaan kecil dan sederhana PKS di ASEAN untuk meningkatkan penyertaan mereka dalam pasaran domestik dan antarabangsa. Ini meliputi rangkaian sosial dan pasaran e-dagang. Perbincangan tadi adalah mengenai bagaimana kita boleh membantu syarikat-syarikat ini meningkatkan perdagangan mereka melalui menyelaraskan dari segi bukan saja sistem tapi juga dari segi perundangan, regulatory dan guideline. Kerana setiap negara mempunyai different ataupun perbezaan dari segi legislationnya, dari segi undang-undangnya dan sebagainya. Jadi kalau kita nak berniaga di Malaysia, nak ekspor ke Indonesia ataupun nak ekspor ke Thailand, dia masing-masing ada perundangan sendiri. Kita nak cuba selaraskan supaya peniaga-peniaga kecil, pengusaha-pengusaha kita terutamanya mikro dan SME dapat mengekspor produk-produk mereka ke rantau ASEAN. Berdasarkan Private Intent Data, kira-kira 50 juta PKS menggunakan Facebook untuk mencari pelanggan. 70% merupakan peminat domestik, manakala 30% dari luar negara. Beliau memberi ucap tama pada sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan ASEAN 2023 di Jakarta, Indonesia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Jakarta, Indonesia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-43 dan mesyuarat berkaitan. Beliau yang diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail tiba di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta pada pukul 3.20 petang waktu tempatan. Ketibaan beliau disambut Menteri Komunikasi dan Informasi Indonesia Budi Ari Sediati, Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Said Mat Hasrin Tengku Hussein. Datuk Seri Anwar mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak itu dari 5 hingga 7 September yang kedua dihadirinya selepas sidang kemuncak ASEAN ke-42 di Labuan Bajo. Ini adalah sidang kemuncak pertama beliau bersama 7 rakan dialog ASEAN iaitu Australia, China, Jepun, India, Korea Selatan, Amerika Syarikat dan Kanada. Hubungan dua hala Malaysia dan Indonesia bukan sahaja dalam bidang diplomatik dan ekonomi, malah melangkaui bidang seni budaya seiring dengan konsep Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ketika menghadiri program santai bersama Anwar bersama pempengaruh dan selebriti tempatan di Jakarta. Dalam negara madani ini, pemerkasaan ekonomi, budaya, seni. Jadi selain dari bicara soal kerjasama dua hala diplomatik dengan Presiden Jokowi, kita juga bicara dengan pengusaha dan pelabur. Dan saya dapat satu penghormatan kerana seniman dan seniwati dan influencer terkemuka Indonesia dapat kesempatan bersama dan saya manfaatkan juga daripada pengalaman mereka, cadangan untuk bukan sahaja hubungan dua hala tapi juga mengajar saya tentang erti pemerkasaan seni budaya. Antara selebriti Indonesia yang hadir ialah Melly Goslow dan suami Anto Hood, Mulan Jamilah, Salvi Kitty, Kartika Putri, Habib Osman, Iman Tang dan artis tempatan Malaysia Fazura. Rata-rata selebriti yang ditemui gembira dengan pertemuan yang diadakan. Ia sekaligus dapat menjadi medium buat mereka memberikan cadangan dan harapan kepada Perdana Menteri mengenai industri seni untuk kedua-dua negara. Tetap berharap Malaysia sama seperti harapan saya di Indonesia selalu memperhatikan nasib-nasib para seniman. Saya tadi titip juga kepada Pak Anwar untuk memperhatikan seniman-seniman di Malaysia yang
terlebih lagi yang sudah tidak ada seperti ahli waris P.Ramlee dan adalah bagaimana kita semua, saya beserta teman-teman yang hadir dari Indonesia ini bertemu dengan Bapak Anwar ini dalam upaya untuk menjaga hubungan baik, kerjasama mungkin bilateral di antara Indonesia dan Malaysia, dan tentunya mudah-mudahan semakin baik. Jadi hari ini senang banget ya kita bisa gabung gitu, positif sekali karena kan kita memang pengennya hubungan Indonesia-Malaysia itu harmonis karena kita negara tetangga dan harusnya memang tetangga itu kita saling support, saling sayang, saling mendukung dan juga bangkit bersama gitu. Pertemuan yang sangat-sangat informatif, menginspirasi dan juga bukan calang-calang ya, sebab Malaysia dengan Indonesia tu kita tahu kita sangat rapat. Jadi perjumpaan hari ini bisa merapatkan lagi silaturahim kita, insya-Allah, mudah-mudahan. ...927 pemilih terdiri daripada anggota dan pegawai polis akan menunaikan tanggungjawab mereka pada hari pengundian awal pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai esok. Dan kesemua pengundi akan mengundi di 2 pusat mengundi awal iaitu Bilik Gerakan Balai Polis Kempas dan Dewan Nusantara Markas Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 2. Pihak SPR telah melaksanakan semakan peralatan bagi tujuan perjalanan pilihan raya esok, iaitu bagi undi awal, dan undi awal esok hanya berlangsung di P161 iaitu seramai 881 anggota polis akan mengundi di Polis Marin dan seramai 46 anggota polis akan mengundi di Balai Polis Kempas. Mengikut data Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, kedua-dua pusat pengundian akan dibuka serentak pada pukul 8 pagi. Namun tempoh masa mengundi di Balai Polis Kempas adalah sehingga 12 tengah hari. SPR menugaskan 2,600 petugas di Parlimen Pulai dan 687 lagi di Dewan Negeri Simpang Jeram bagi melancarkan proses undi awal dan hari pengundian Sabtu ini. Aktiviti kempen calon Pakatan Harapan bagi kerusi Dewan Negeri Simpang Jeram telah meliputi hampir 80% kawasan pengundi. Usaha bertemu pemilih akan dilipat ganda sebelum tempoh kempen berakhir 11.59 malam Jumaat ini. So dengan kempen yang kita jalankan hampir 80% itu, mudah-mudahan pencatutan terakhir ini kita dapat capai 100% dan memastikan bahawasanya semua penduduk di Dewan Simpang Jeram kita dapat santuni dan kita akan temui insya-Allah. Insinyur Nazri turut akui kehadiran Perdana Menteri pada ceramah Mega Perpaduan Madani di Muar semalam menyemarakkan lagi semangat beliau dan jentera parti untuk mempergiat kempen. Calon Pakatan Harapan bagi kerusi Parlimen Pulai, Suhaizan Kayat pula memanfaatkan penggunaan media sosial untuk berkempen. Ia platform berkongsi aktiviti turun padang selain berkomunikasi dengan pemilih di kawasan berkenaan. Kebanyakan video dimuat naik di TikToknya memperoleh lebih 10,000 tontonan. Pengikut beliau di TikTok terus bertambah setiap hari dengan jumlah terkini hampir mencecah 7,800 orang. Menjelang perlawanan antarabangsa Tier 1 pada Rabu dan Sabtu ini, penyerang Harimau Melaya Safawi Rashid bertekad menampilkan persembahan terbaik sekiranya mendapat kepercayaan pengendali Kim Pan Gon. Beliau yang sebelum ini berjaya menjaringkan 2 gol dalam 2 aksi persahabatan terakhir skuad kebangsaan turut akui tidak timbul masalah andai berlaku perubahan taktikal melibatkan posisinya dalam 2 aksi di Chengdu, China. Untuk posisi nombor 10, saya rasa tak ada masalah sebab saya pun dah lama
sometimes Johor pun kadang-kadang letak saya number 10. So bagi saya tak ada masalah sebab kiri kanan pun saya boleh main. So this area saya rasa saya standby lah mana-mana position yang head coach suruh main. Skuad Harimau Melaya akan bertemu Syria pada Rabu ini sebelum menentang China 3 hari kemudian. Pemain pertahanan muda negara Anil Vigneswaran bakal menandatangani kontrak bersama klub Divisyen Pertama Bundesliga Austria SC Randolph Altach. Dan jelas beliau peluang tersebut akan dimanfaatkan sebaiknya untuk mendapatkan banyak pendedahan bagi meningkatkan prestasinya. So the main goal actually I'm going to Austria is for minute permainan because you see, I'm training with the first team. So, bila saya perlu minit permainan, kalau saya tak dapat dekat first team, saya akan drop dekat second team. So, second team tu saya akan dapat 90 minit lah. So, my first goal will always be to train with the first team, to impress and to give my best with the first team. But for playing time, I'm guaranteed with the second team. Saya sudah trial sama mereka 1 minggu. So, mereka sudah impress. So, mereka basically the next weeks akan untuk bincang sama kontrak. So berapa lama kontrak, berapa gaji. Ketika ini SC Randolph Altach berada di tangga ke-7 dalam carta Liga Divisyen Pertama Bundesliga Austria yang juga antara 10 liga terbaik negara itu. Sukan berbasikal, pelumba Terengganu Polygon Cycling Team Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif muncul pemenang peringkat pertama perlumbaan Tour Gate di Terengganu. Beliau menamatkan aksi sejauh 151 km dari Marang ke Kemaman itu dalam catatan masa 3 jam 46 minit. Selain muncul pemenang, Aiman turut berjaya meraih 3 jersey utama iaitu jersey biru selaku pendahulu pelumba, jersey hijau dan jersey polka dot. Dalam perlumbaan ini memang tangan atas, hanya kuat dengan lalu orang pun bergaduh. Jadi dengan saingan pun yang sangat-sangat mencabar. Jadi masa awal tadi pun banyak attacking, jadi alhamdulillah kita dapat buat yang terbaik untuk ini. Perlumbaan akan berlangsung esok dengan peringkat kedua akan bermula di Kuala Nerus dan berakhir di Dungun sejauh 157.3 kilometer. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Saya Miza Isni Muhammad, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.